Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Cuk Kamirun. Okey, untuk ini bab 5. Jadi kamu akan belajar tentang enjin, tentang kenderaan. Macam mana kenderaan boleh bergerak. Jadi untuk yang pertama, tengok dulu kenderaan tanpa enjin iaitu sejenis kenderaan di darat yang dikenali sebagai basikal. Okey, tengok dulu bahagian basikal. Ada roda, ada gegancu, ni gegancu. Okey, cikgu besarkan. Okey. Okey, gegancu. Kemudian ada pedal ataupun injak. Kemudian ada rantai besi basikal. Dan kemudian ada uh, hub. Okey, yang bahagian belakang, tayar belakang. Dan juga ada roda belakang. Jadi ada roda depan dan roda belakang. Okey, ini biasa kita tengok. Jadi kalau dalam exam ditanya, namakan gerakan berdasarkan namakan gerakan yang menyebabkan basikal boleh bergerak. Jadi kamu sebut putaran roda. Soalan kedua yang dia bertanya, selain daripada namakan bahagian yang cikgu sebut tadi, dia juga boleh tanya kamu labelkan, ataupun dia boleh minta kamu tulis ini prinsip operasi. Okey, prinsip operasi. Gerakan injak, maksudnya pedal ni ataupun injak ni ditekan. Kemudian putaran gegancu. Bila injak ditekan, berlaku putaran gegancu. Okey, bila gegancu berputar, akan menyebabkan rantai besi bergerak. Bila berlaku gerakan rantai besi akan memutarkan hub roda di belakang. Okey. Dan akhir sekali, berlakulah putaran roda basikal yang di belakang ni. Okey. Jadi yang roda depan ni hanya ikut saja, ya. Hanya kawal arah. Tetapi yang menyebabkan berlakunya pergerakan adalah di bahagian roda belakang, hasil daripada pergerakan injak yang pada mulanya. Okey. Baik. Seterusnya kenderaan enjin, ya. Okey, kita tengok dekat sini. Terdiri daripada 4 silinder. 1 2 3 4. Ada 4 silinder dan disambung kepada aci engkol. Ni aci engkol. Termasuk ini semua. Ini satu rod, ini rod ni. Ini rod. Ini kita sebut rod. Ini semua rod. Okey, ini adalah aci engkol. Yang bentuk macam ni. Saya warnakan merah ni. Okey, ini adalah aci engkol. Jadi setiap silinder okey, mempunyai omboh. Okey, ni omboh yang warna hitam ni. Omboh. Kemudian ada injap exhaust, ada palang pencucur dan ada injap masuk. Boleh sampai sini. Okey. Baik, kita lihat pula. Ini kita akan masuk part penting, ya. Part yang kita kena beri tekanan. Okey, tengok sini. Ini namakan prinsip-prinsip enjin petrol 4 lejang. Enjin petrol 4 lejang. Ada 4 lejang. Okey, kita tengok yang pertama. Jenis lejang arohan, ataupun nama lain dia ambilan. Boleh juga tulis ambilan. Ambil lah maksudnya. Ambil. Kenapa ambil? Sebab ketika lejang ini ada 2 bahan yang akan diambil, iaitu petrol
tambah udara. Okey. Petrol dan udara akan dibawa masuk ke dalam silinder. Baik, tengok ni. Ini kita sebut injap masuk. Injap masuk. Ini pula injap exhaust. Jadi apa yang akan terjadi pada ketika ni? Okey. Injap masuk terbuka, tetapi injap exhaust tertutup. Itu maksud dia. Injap masuk terbuka. Bila terbuka, petrol dan udara akan masuk ke dalam silinder. Okey, ini silinder. Ini omboh. Ini rod. Ini pula aci engkol. Boleh? Okey. Ini injap exhaust. So, di sinilah campuran petrol dan udara. Okey. Kita tengok yang ini. Okey. So, dia ada ringkasan dia dekat sini. Pertama, apa terjadi pada injap masuk? Terbuka. Injap exhaust tertutup. Omboh bergerak ke bawah. Campuran petrol dan udara di sudut masuk. Ini adalah aktiviti utama. Apakah aktiviti utama yang berlaku dalam lejang ambilan ataupun lejang arohan ni? Ialah berlakunya pengambilan petrol dan udara. Okey. Petrol dan udara masuk melalui injap masuk. Sebab injap masuk terbuka. Kita tengok yang kedua, lejang mampatan. Kita tengok lejang mampatan. Saya besarkan. Okey, lejang mampatan. Okey. Yang ini macam biasa, injap apa ni? Ini injap masuk. Ini injap exhaust. Kedua-duanya tertutup. Tertutup. Okey. Kalau tadi injap piston turun ke bawah. Tapi dalam yang kedua ni, lejang mampatan, kita tengok piston bergerak ke atas. Sebab nak mampatkan udara dan juga petrol tadi. Bergerak ke atas lah, barulah termampat. Okey, kita tengok. Apa terjadi pada injap masuk? Tertutup. Injap exhaust? Tertutup. Omboh bergerak ke atas. Dan apakah aktiviti utama? Aktiviti utama. Jadi setiap lejang ni, kamu kena ingat aktiviti utama je. Apa yang paling aktiviti yang berlaku dalam setiap lejang tu. Ini memang kena hafal. Injap masuk, injap exhaust terbuka atau tertutup. Omboh bergerak ke atas atau ke bawah. Itu memang kena hafal. Itu senang je. Tapi yang ini, setiap acara mesti dihafal. Okey, setiap aktiviti utama. Tapi kita boleh tengok dengan senang lah. Kalau lejang mampatan, ada perkataan mampat. Apa yang dimampatkan? Campuran petrol dan udara. Okey, kita tengok yang ketiga, iaitu lejang kuasa. Okey, lejang kuasa kalau kamu lihat, ya, masih lagi tertutup, ya. Masih lagi tertutup. Apa yang tertutup ni, cikgu? Injap masuk tertutup. Ni tertutup ni, tak boleh nak masuk. Injap exhaust pun tertutup. Okey. Kita beri perhatian kepada apakah bahagian ini? Ini bahagian penting. Okey, seluruh bahagian ni, saya tunjuk ni, semua ni adalah dikenali sebagai dikenali sebagai palang pencucuh. Okey, palang pencucuh akan menghasilkan bunga api. Jadi soalan dia sangat senang lah. Kalau dalam exam, apakah fungsi palang pencucuh untuk menghasilkan bunga api? Bukan bunga api. Tahu bunga api? Okey, bunga api ni akan menghasilkan membebaskan haba.
membebaskan haba. Jadi haba tu akan menyebabkan campuran petrol dan udara tadi terbakar. Jadi lejang kuasa ni melibatkan pembakaran bahan api. Okey. Menyebabkan pembakaran bahan api. Itu aktiviti utama yang berlaku. Okey, jadi kita tengok baik-baik. Okey. Apa terjadi pada injap masuk masih tertutup, injap exhaust pun masih tertutup. Okey, palam pencucuh menghasilkan bunga api. Okey. Campuran petrol dan udara dinyalakan ataupun boleh juga tulis campuran petrol dan udara terbakar. Terbakar sebab ada percikan bunga api tadi daripada palam pencucuh. Jadi, apa yang akan terjadi? Omboh ditolak ke bawah. Okey, omboh akan ditolak ke bawah. Ini omboh ni. Omboh akan bergerak ke bawah. Okey. Seterusnya, lejang keempat dah ni. Lejang keempat, injap masuk masih lagi tertutup. Tetapi tengok dekat sini. Tengok dekat sini. Ada bukaan. Maksudnya, injap exhaust terbuka. Okey. Injap exhaust terbuka. Ni terbuka. Jadi, apa yang akan berlaku seterusnya? Tadi kan ada pembakaran berlaku di sini. Nanti adalah gas exhaust. Jadi, apabila omboh bergerak ke atas, asap ataupun gas exhaust ni akan ditolak keluar. Jadi, berlakulah kita nampak asap keluar daripada kereta kan, ataupun motor ataupun kenderaan. Jadi kita boleh tulis injap masuk tertutup tetapi injap exhaust terbuka. Apa terjadi kepada omboh? Bergerak ke atas. Dan apa terjadi kepada apakah aktiviti utama dalam gas dalam lejang exhaust ni? Nama pun lejang exhaust. Jadi apa yang penting ialah exhaust injap exhaust akan terbuka dan gas exhaust ditolak keluar daripada silinder. Ini fakta penting. Okey. Injap masuk tertutup, injap exhaust terbuka, omboh bergerak ke atas. Okey. Dah selesai. Dah selesai tentang enjin petrol part lejang tu. Okey. Sekarang ni cikgu akan tunjukkan pula prinsip operasi enjin diesel 4 lejang. Dia ada beza sikit saja. Prinsip enjin petrol 4 lejang dengan diesel. Kalau kamu tengok baik-baik, okey. Dalam enjin petrol 4 lejang, dia gunakan palam pencucuh. Okey, dia gunakan palam pencucuh. Yang lain semua sama, tapi dia gunakan palam pencucuh. Untuk enjin diesel, semua sama. Cuma dia pakai pemancit. Pemancit. Jadi di situlah perbezaannya. Pemancit minyak. Pemancit diesel. Pemancit minyak diesel digunakan dalam enjin diesel 4 lejang. So, lain-lain cerita sama. Okey, cikgu tunjuk ya. Enjin arahan ataupun ambilan. Okey, sama. Kamu boleh pakai ambilan. Bagi cikgu senang ingat ambilan sebab
ambil masuk kan. Ambil masuk. Apa yang masuk? Berbeza dengan enjin petrol tadi. Petrol campur udara yang masuk dalam lejang ambilan. Tapi untuk diesel yang masuk cuma udara sahaja. Udara sahaja masuk. Sebab nanti pemancit minyak ni akan sembuh diesel dalam ni. Jadi tak perlu petrol masuk awal-awal. Okey. Seterusnya, injap masuk terbuka. Sama. Injap exhaust tertutup pun sama. Apa jadi kepada omboh? Bergerak ke bawah. Omboh bergerak ke bawah. Dan apakah aktiviti utama yang berlaku? Udara disedut ke dalam silinder. Okey. Udara disedut ke dalam silinder. Okey. Seterusnya, lejang mampatan. Injap tertutup. Injap tertutup. Jadi cerita yang sama macam tadi. Injap masuk tertutup. Injap exhaust pun tertutup. Omboh bergerak ke atas. Jadi, untuk memampatkan udara. Dan suhu udara meningkat. Okey, baik. Jadi, bila omboh naik atas, akan berlaku pemampatan udara. Bila dimampat, suhu meningkat. Okey. Seterusnya, lejang kuasa. Pada ketika inilah, minyak diesel disembur oleh pemancit ke dalam silinder. Ketika ni. Minyak diesel terbakar. Disembur dan juga kemudian dia akan terbakar. Sebab tadi udara dah dimampatkan, suhu meningkat. Jadi bila sembur saja diesel, suhu tinggi udara tadi menyebabkan diesel terbakar. Okey, jadi bila bercampur, campuran minyak diesel dan udara terbakar dengan cepat. Akibatnya, omboh kita akan ditolak ke bawah. Omboh ni bergerak ke bawah. Jadi, omboh pun bergerak ke bawah. Kenapa? Sebab berlakunya, terdapatnya gas panas. Kan tadi diesel dan udara terbakar kan? Jadi, gas panas menjadi gas panas yang mengembang dan menolak omboh turun ke bawah. Baik. Untuk yang keempat pula, sama juga. Lejang exhaust. Tengok ni. Ni lejang exhaust. Dalam petrol. Enjin petrol. Sama. Cuma dia tak pakai dia tak pakai plug. Spark plug. Tak pakai spark plug ni. Okey, dia tak pakai spark plug. Tapi dia pakai pemancit diesel ataupun pemancit minyak. Itu saja beza dia. Dan cerita yang sama, injap masuk tertutup. Tertutup. Betul. Injap exhaust terbuka. Terbuka sebab dia nak tolak gas exhaust tadi, gas yang terbakar tadi keluar. Jadi gas exhaust perlulah terbuka. Dan omboh bergerak ke atas lalu menolak gas exhaust keluar. Okey. Selesai Okey. Mari kita lihat perbandingan antara enjin petrol 4 lejang dengan enjin diesel 4 lejang. Okey. Dalam peperiksaan memang kita kena mampu menulis perbezaan lah antara dua enjin tadi. Satu enjin 4 lejang petrol 4 lejang, satu lagi enjin diesel 4 lejang. Jadi persamaan dulu. Jadi kedua-duanya pun ada 4 lejang. Lejang ambilan, lejang mampatan, lejang kuasa, lejang exhaust. Jadi ada 4 lejang. Kedua-duanya ada 4 lejang. Dan pembakaran berlaku dalam silinder. Dalam kedua-dua enjin. Jadi jenis enjin pembakaran dalam. Dapat tulis yang ni? Dapat markah. Kemudian
Uh, ini pun soalan selalu tanya. Apakah nama perubahan tenaga yang terlibat? Jadi, perubahan tenaga yang terlibat bermula dengan tenaga kimia. Kenapa? Sebab kita pakai petrol dan diesel. Satu enjin guna petrol, satu enjin guna diesel. Jadi, ini kan bahan bakar. Bila bahan bakar, tentulah mengandungi tenaga kimia. Lepas tu, berlaku pembakaran. Maksudnya, petrol dan diesel ni terbakar dengan udara. Jadi, bila terbakar, menjadilah, dia bertukarlah, tenaga kimia tadi bertukarlah menjadi tenaga haba. Sebab pembakaran. Okey. Selepas itu, kita tengok ada tenaga kinetik. Tenaga haba kemudian bertukar jadi tenaga kinetik. Perubahan haba tenaga tadi bertukar pula tenaga kinetik. Kinetik ni bila ada benda bergerak. Jadi apa yang bergerak? Piston bergerak. Omboh tu kan gerak ke atas ke bawah. Jadi itu yang dikatakan sebagai tenaga kinetik. Jadi tolong ingat ya, tenaga kimia jadi tenaga haba, haba jadi tenaga kinetik. Jadi sebenarnya nota ni cikgu dah bagi lama untuk kamu study. Okey. Baik, perbezaan dia. Baik, perbezaan ya. Perbezaan yang paling jelas sekali, enjin petrol, bahan api ialah petrol. Bahan api ialah petrol. Boleh je dalam exam tulis enjin petrol guna petrol. Cukup dapat markah. Belum lagi sebab kamu tak nyatakan perbezaan untuk enjin diesel pula. Bahan api ialah diesel. Jadi guna petrol untuk enjin petrol, guna diesel untuk enjin diesel. Okey. Kemudian perbezaan kedua, mempunyai palang pencucuh. Ada palang pencucuh, guna palang pencucuh. Okey, tengok balik nota. Kalau tak tahu palang pencucuh tadi yang menghasilkan percikan bunga api tu. Untuk enjin diesel pula, kamu boleh tulis boleh tulis tidak mempunyai palang pencucuh. Tapi cikgu nak bagi tahu tadi untuk petrol menggunakan palang pencucuh. Yang ini kita tulis, kalau lagi cantik dia, senang. Nak bandingkan guna pemancit minyak. Kan tadi kita dah belajar kan? Okey. Baik. Jadi, enjin petrol guna petrol, enjin diesel guna diesel. Enjin petrol guna palang pencucuh, enjin diesel guna pemancit minyak. Kemudian, dah dua dah kat situ perbezaan. Baik. Kemudian, enjin kurang bising. Maksudnya, enjin senyap. Apa betul? Enjin senyap. Enjin lebih senyap. Enjin kurang bising. Enjin petrol juga kurang menghasilkan pencemaran bunyi. Kurang hasilkan pencemaran bunyi. Berbanding dengan enjin diesel. Enjin diesel, senang je kamu tengok lori dengan kereta. Mana lagi bising enjin dia? Tentulah lori kan. Lori pakai enjin diesel. Okey, lori. Okey, kenderaan besar, kenderaan berat gunakan enjin diesel. Jadi, enjin diesel lebih bising. Lebih menghasilkan banyak bunyi. Lebih lebih menghasilkan pencemaran bunyi. Okey. Ini dinding silinder lebih nipis. Tetapi dinding silinder untuk diesel lebih tebal. Ini kena tahu. Okey. Kemudian yang ini tak payah ya. Perbezaan ni tak mau. Ini dah pemancit dah sebut tadi dah. Okey. Campuran petrol dan udara disedupkan dalam silinder. Tetapi untuk enjin diesel, udara sahaja disedupkan dalam silinder. Okey. Tengok balik video ni, patah balik video, tengok dalam
yang cikgu sebut tadi, dan juga tengok nota. Ada ya. Campuran petrol dan udara disedut ke dalam silinder, tapi untuk enjin diesel, udara saja disedut masuk ke dalam silinder. Okey, kemudian penggunaan bahan api kurang cekap. Kurang cekap maksudnya kita perlu gunakan lebih banyak petrol untuk bergerak. Okey. Tetapi penggunaan bahan api diesel lebih cekap. Lebih cekap ni maksudnya kuranglah penggunaannya. Jadi untuk contoh untuk pergi 100 kilometer petrol dengan enjin diesel, okey, enjin diesel ni lebih adalah kurang. Penggunaan enjin diesel tu adalah kurang. Kalau ini perlukan katalah dalam satu jarak, petrol perlukan RM50 dan 50 liter. 50 liter untuk selesaikan jarak tu. Tapi enjin diesel ni dia mungkin perlukan dalam 35 liter saja untuk capai jarak yang sama. Baik Okey ya. Baik Terima kasih.